Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan, hari ini kita bahaskan tentang haraf jar. Kenapa kita panggil haraf jar? Kalau tuan-tuan masih ingat, mesti ingatnya kan. Dalam kalimat yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, dia ada 3 jenis kalimat saja. Sama ada kalimat tu merupakan kalimat nama atau perbuatan atau sendi kan. Isim, fi'il dan haraf. Jadi haraf-haraf yang saya pilih untuk saya letakkan dekat dalam diagram tuan-tuan ni, semua ni kita kenali dia sebagai haraf jar. Haraf apa tuan-tuan? Haraf jar. Dan haraf-haraf ni kalau tuan-tuan tengok dalam pelajaran kita peringkat yang kedua, tuan-tuan tengok helaian kita yang kedua. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya sebut helaian kedua, nanti saya ambil helaian yang kedua ni, tengok ni. Helaian kita yang nombor 2. Ni tengok ni, helaian kita yang nombor 2 ni. Jadi kita masih lagi bahas tentang isim, fi'il dan haraf kan. Jadi dalam kelompok haraf ni, salah satu daripada kelompok haraf ialah haraf jar. Ingat tak? So, ni semua yang ada dekat dalam diagram hijau, tuan-tuan. Tapi ada penambahan lah. Tapi yang ada dekat dalam tu semua ada dekat dalam ni. Jadi, kenapa kita panggil dia haraf jar? Apa makna jar? Jar maknanya ialah baris bawah. Jadi, kenapa kita panggil dia haraf baris bawah? Sebab kerja dia membaris bawahkan kalimat lain. Dia membaris bawahkan kalimat-kalimat isim yang terdapat selepas daripada kalimat haraf jar ini, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa kalimat billah, alallah, billah mesti billahi, alallahi, fillahi, ilallahi, anillahi. Apa saja kalimat yang selepas daripada kalimat ini, kalimat tu mesti kalimat isim, dan kalimat itu isim dan ujung dia kena baris bawah. Sebab apa? Sebab haraf jar inilah punya pasal. Haraf jar inilah yang menjadi penyebab kenapa isim selepas dia mesti kena baris bawah. Baik, tuan-tuan, kita masuk ayat Quran. Kita ambil ayat Quran. Ayat ni kita pernah jumpa tapi kita tak bahas tentang perkara ni. Jadi hari ni kita ambil dalam konteks haraf jar. Baik, cuba tuan-tuan tengok. Dalam ayat ni ada banyak haraf jar. Okey, seperti mana yang saya sebut secara verbal tadi, ada juga kalimat haraf jar yang selepasnya kalimat isim, tapi isim tu tidak berbaris bawah. Kenapa? Nanti saya jelaskan pada hari Jumaat. Ada satu kalimat yang kita sebut sebagai mabni. Apa dia mabni? Nanti saya jelaskan. Baik, sekarang ni saya nak tuan-tuan fokus pada ayat ni. Saya baca dulu secara keseluruhan, nanti kita keluarkan haraf jar. Tuan-tuan fahamkan makna ayat ni dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Okay, makna ayat ni, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran. Kalau tuan-tuan tengok ayat ni menceritakan tentang orang munafik, tuan-tuan. Jadi Allah memberi perumpamaan orang munafik itu. Mathaluhum, perumpamaan mereka itu, orang munafik itu, kamathalil ladzi istawqada naran. Seperti umpama orang yang menyalakan api. Istawqada maknanya dia telah menyalakan api. Seperti orang yang telah menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulahu, maka apabila ataupun tatkala api itu telah menerangi apa yang ada di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah telah hilangkan dengan cahaya yang datang daripada api tersebut. Wa tarakahum fi zulumatin, dan Allah biarkan mereka dalam keadaan gelap, la yubsiruna, mereka tidak dapat melihat. So, ini perumpamaan Allah tentang orang-orang munafik. Perumpamaan kedua ni kita dah bahas hari tu dalam video kita sebelum. Summun bukmun umyun. Baik, sekali lagi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok makna dia. Perumpamaan mereka, iaitu orang munafik itu, seperti umpama ada seseorang yang menyalakan api. Apabila api itu telah menerangi sekeliling, Allah hilangkan api tersebut dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat. Okeylah tuan-tuan. Tuan-tuan baca, nanti tuan-tuan insya-Allah faham makna ayat ni. Kalau tak faham juga, tuan-tuan tengok dekat sebelah ni ada terjemahan secara apa kita panggil? Secara mafhum yang kita ambil daripada tafsir Ar-Rahman. Okey, baik. Kita nak keluarkan haraf jar dekat dalam ni. Okey, yang pertama kamathali. Ka seperti mathali. Ka ni seperti, nampak tak? Ini ada dekat dalam diagram tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cek ada nanti tengok sini ka Ka ada tak? Ni ka ni seperti, nampak ni? Ka yang mana seperti. Jadi dia termasuk dalam kelompok haraf jar, tuan-tuan kan? Jadi kalau mathali, ka mathali, sebab tu mathali ni dia baris bawah. Nampak? Tak dibaca kamathalu, tak dibaca kamathala kan? Dibaca dengan kamathali. Sebab apa? Sebab ka ni, sebab haraf jar. Jadi kalau ditanya, Ustaz,
Kenapa kalimat mathali ni baris bawah? Sebab haraf jar yang terdapat sebelum kalimat ini. Itu maksud dia. Faham ya tuan-tuan Ini sebenarnya perbahasan tentang baris ni kita bahas pada peringkat ketiga, tapi ada benda-benda asas yang saya jelaskan pada peringkat pertama supaya tuan-tuan nampaklah gambaran sikit-sikit tentang kenapa baris ni, sikit-sikit je tapi perbahasan sebenar kita akan bahas pada peringkat yang ketiga nanti So ini melibatkan haraf, jadi sebab tu saya jelaskan hari ni Okay, jom kita cari lagi allazi bukan, istaqada bukan, naran, falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim. Tengok binurihim B maknanya dengan, betul ke tuan-tuan? B maknanya dengan So inilah kalimat haraf betul kan? Haraf apa? Haraf jar lah. Ada B kan dekat dalam haraf ni. Cuba tengok ada B. Kan ada B kan? So dia termasuk dalam kelompok haraf. Tapi haraf apa gelaran dia tuan-tuan? Haraf jar Jadi kalau haraf jar, kerja dia apa tuan-tuan? Kerja dia membaris bawahkan kalimat yang selepas dia. Mana dia tadi? Jadi tuan-tuan nampak kalimat B kan? Okey, B ni haraf jar. Jadi kalau ditanya nuri maknanya cahaya. Betul ke tidak? Ni ada terjemahan cahaya. Jadi kalau ditanya kenapa kalimah nuri ni ustaz? Kat sini kita baca di baris bawah. Kenapa tak baca nura? Kenapa tak baca nuru? Apa jawapan dia tuan-tuan? Sebab sebelumnya ada haraf jar. Faham ke tidak? Apa kerja haraf jar? Kerja haraf jar ialah membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Okey tuan-tuan? Okey. Saya nak buat dengan tuan-tuan zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsiruna ini Kita bahas tentang isim fi'il haraf tuan-tuan Tapi ada soalan kuis hari ni. Tuan-tuan dengar dulu. Okey, zahaba dia telah pergi. Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat dia telah melenyapkan. Ini kalimat fi'il. Fi'il apa tuan-tuan? Ini ialah fi'il madhi. Betul ke tidak? Ada telah kan? Okey, kalau fi'il madhi ada ganti nama diri tersembunyi dekat dalam dia. Betul ke tidak tuan-tuan? So ganti nama diri yang tersembunyi dekat dalam kalimah zahaba ini ialah ia. Dia tulis kat sini. Okey, Allah kalimat isim ke fi'il ke haraf? Dia ialah kalimat isim. Tanda isim di mana tuan-tuan? Ni alif lam di pangkal kalimat. So ada ganti nama diri tersembunyi dalam kalimat isim. So jantina kalimah yang mulia ini jantina ejaannya ialah muzakkar sebab tidak ada ta marbutah. Jumlah dia satu ke banyak tuan-tuan? Allah ni takkanlah banyak pula. Allah ni mufrad lah kan. So Allah ni kalimat isim. Betul ke tidak? Kalau isim secara automatik ganti nama diri ke berapa tuan-tuan? Kalau isim secara automatik ganti nama diri yang ketiga Terus tuan-tuan pergi yang ketiga lah. Dah kata ketiga tadi. So kalimah yang mulia, kalimah Allah tu jantina ejaannya muzakkar, jumlahnya mufrad. So ganti nama diri tersembunyi dalam kalimah Allah ialah huwa Jadi sebab tu tuan-tuan jumpa kalimah zahaba ni dia telah menghilangkan ganti nama diri dekat dalam ni ialah huwa juga, dia juga tak ada p kan, dia huwa dia dalam bahasa Inggeris he bukan she jadi dia telah menghilangkan. Dia rujuk pada siapa? Dia tu mesti kena rujuk pada dia juga. Dalam konteks ni dia yang ada dekat dalam zahabah ni dia rujuk pada Allah lah. Sebab tu Allah pun huwa, dia ni pun huwa juga Okey, B ni haraf apa tuan-tuan? Haraf jar Jadi kalau kerja haraf jar apa? Membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. So kalimat haraf tidak ada ganti nama diri tersembunyi. Betul ke tidak? Okey, kita tak payah pergi cari jantina jumlah semua Okey, nuri ialah kalimat isim isim. Tanda isim ni mana? Ujung dia baris bawah. Tapi penyebab dia baris bawah kat sini apa? Sebab ada B sebelum dia Okey, jantina kalimat ni muzakkar sebab tidak ada ta marbutah. Jumlah dia mufrad sebab tidak ada terjemahan berganda. Ganti nama diri tersembunyi dekat dalam ni apa tuan? Ni ganti nama diri ketiga sebab isim automatik ketiga So ganti nama diri yang tersembunyi dalam nuri ialah huwa home maknanya mereka. Mereka ni rujuk pada siapa tuan? Rujuk kepada orang munafik. Wa tarakahum fi zulumatin wa dan ni haraf haraf apa? Haraf penyambung cerita. Taraka dia telah meninggalkan ini kalimat dia telah meninggalkan. Kalimat apa ni tuan-tuan? Kalimat fi'il. Fi'il apa dia telah? Fi'il madhi. So ganti nama diri dekat dalam ni ialah ia ataupun huwa kan. Taraka tak cari, cuba tuan-tuan buat demonstrasi sendiri, cari. Betul tak jumpa huwa dalam ni? Jantinanya muzakkar, jumlahnya mufrad, ganti nama diri ketiga. Ganti nama diri tersembunyi dekat dalam taraka ialah huwa Huwa yang tersembunyi dalam ni. Home maknanya mereka. Home ni rujuk kepada orang munafik yang ada dalam kegelapan tu tadi tu Okey, fi maknanya di dalam. Ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Fi. Fi ialah kalimat haraf. Haraf apa tuan-tuan? Nanti tuan-tuan cari sendiri. Saya nak tanya zulumatin. Kenapa dia baris bawah ni? Zulumatin kenapa dia baris bawah? Ini ialah soalan kuis kita. Saya nak tuan-tuan semua jawab
Kenapa zulumatin ni baris bawah? Dia memang kalimat isim tuan-tuan. Tanda isim ni memang ada dua tanda. Yang pertama baris bawah, yang kedua tanwin. Tanwin baris bawah kan. So tuan-tuan memang tahu dia lah kalimat isim. Tapi persoalan dia betul lah di isim. Kat sini dia baris bawah kan. Tapi kenapa dia tak baris bawah? Kenapa tak baca zulumatan? Kenapa tak baca zulumaton? Kenapa dibaca di sini zulumatin? Saya nak tanya. Apa penyebab dia dapat pangkat baris bawah dekat sini? Tolong jawab saya tuan-tuan. Itu soalan kuis kita. Tuan-tuan jawab di 0108173131. Tolong ya tuan-tuan ya. Jawab ya. Okay, la maknanya tidak. Ni ialah haraf. Tak ada ganti nama diri tersembunyi dalam kalimat haraf. Haraf apa? Haraf nafi ni sebenarnya. Yubsiruna ni fi'il, iaitu fi'il mudhari'. Kan tak ada telah So ganti nama diri dalam fi'il yubsiruna ni apa tuan-tuan? Ada tulis kat sini. Mereka. Tuan-tuan ya. Mereka. Mereka rujuk pada siapa? Mereka rujuk pada orang munafik yang duduk dekat dalam tempat gelap tu. Yang dibiarkan oleh Allah dalam keadaan buta tu. Tidak dapat melihat. So tuan-tuan, tolong jawab saya. Nanti insyaAllah kita akan jumpa pada pertemuan kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.